Ada apa? Ha? Ha? Oh, dia minum? Muka surat 16 sampai? Baik. Sayyidina Imam Mahdi, dia sudah dapat isyarat daripada Allah Ta'ala. Dia dapat arahan daripada wali-wali. Naik Imam Mahdi, naik. Kau tak naik, kami bunuh kau. Sampai begitu sekali. Ya. Kau tak naik, kami bunuh kau. Kenapa? Tanggungjawab dia. Dan kau tak naik, kau tanggung dosa. Ini sekarang porak-peranda satu dunia. Umat Islam tak ada pembela, tak ada apa. Kau naik, tanggungjawabmu. Mana kau tahu aku? Kami tahu. Mahdinya tak tahu dia Mahdi. Mahdinya dia tak tahu dia Mahdi. Ya. Tapi yang nak baiat dia sudah tahu. Mereka dah dikabarkan siapa Mahdi. Siapa Mahdi mereka dah. Mereka confident. Mereka kasih tahu. Dia Mahdi mengetahui diri dia Mahdi hanya bila the night before. Malam sebelum dia isytihar saja. Allah downloadkan dia, Allah inputkan dia bahawasanya dia Mahdi besok tugasan gini. Dia bukan orang-orang biasa saja macam kita-kita gini tak tahu jadi Mahdi ya. Dia dah alim, dia dah concern, dia dah faham taktik-taktik ini. Alangkah kita saja orang-orang awam, kita memahami juga kalau kita belajar tentang ahli wal akhir zaman ini kan pula dia. Jadi dia bukan orang biasa, dia dah ulama, dia dah faham, dia dah tengok dunia, dah tengok umat semuanya tu. Barat dan timur dia dah tahu, dia dah study, dia dah tengok semua. Sayyidina Imam Mahdi. Maka apabila besoknya berlaku kecoh-kecoh di Mekah, awal mula dengan kecoh-kecoh di Mina pada bulan haji, melarat-melarat sampai masuk bulan Muharram, di Masjidil Haram, ada berlaku kecoh-kecoh, maka orang suruh dia naik, dia tak naik, dia lari pergi Madinah Al-Munawwarah. Bukan dia lari nak stay dekat Madinah tau, dia ambil minta mandat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia istikharah di sana, hari tu juga dia balik. Kalau zaman dulu kita dengar ustaz kita mengatakan dia balik hari tu juga, mengatakan ini mungkin karamah, tak tahu macam mana dia terbang ke, dia apa ke. Tapi karamah Mahdi bermula bila pulanya? Kita kena tahu. Karamah Mahdi bermulanya bila? Karamah Mahdi bermulanya apabila dia sudah isytihar, dia nak berjalan on the way, nak pergi menuju ke Madinah lagi sekali, dia dihalang oleh tentera 500 orang. Maknanya tak besar tahu, tentera Mahdi tak ramai. 500 orang kecil kan? Kalau askar 500 orang hanya kecil saja. Cuba nak numpaskan dia, tenggelam askar tu. Dan Nabi mengatakan itulah awal mula pertolongan Allah untuk Imam Mahdi. Jadi bermakna yang sebelum ini, karamahnya belum nampak nyata lagi. Maka dia pergi Madinah, hari tu juga dia balik. Kalau dulu ustaz-ustaz mengatakan mungkin karamah dia mungkin macam mana. Kalau sekarang kita dah boleh nampak depan mata kita. Iaitu apa? Flight ada. Mekah Madinah flight ada. Pergi Mekah Madinah macam dari sini pergi KL aja, macam dari Senai pergi KL sajalah. Sekejap boleh sampai. Dulu kalau naik bas makan 5-6 jam juga, kadang-kadang 7-8 jam kalau dengan berhenti, dengan slow, dengan apa semua ya. Saya pernah naik kereta pun, kalau sekarang flight sudah ada, punya cepat lah. Paling-paling jauh macam antara sini pergi Penang pun tak sampai lah. Pergi sampai ke Madinah. Bullet train pun sudah ada. Bullet train pun ada, pun laju bullet train. Kereta pun dah ada. Kereta pun ada. Dulu lambat, keretanya jauh macam dululah kita daripada Singapura, daripada Johor nak pergi ke Melaka, jalan Keluang ni, jalan semua jalan muar, jalan mana. Sekarang dah ada highway kan. Mekah gitu, dah ada highway. Daripada Mekah sampai Madinah, saya pernah naik kereta Arab, naik kereta limousine. Punya laju 3 jam dah sampai. 3 jam. Boleh balik hari tak kalau 3 jam? Macam Johor pergi KL kan boleh balik hari. Begitu lah, macam Johor pergi KL balik hari, boleh balik hari. Begitu, maka dia balik hari. Dia pergi sana, dia sembahyang istikharah, dia minta mandat daripada Rasulullah, mantap hati dia, dia balik, kemudian baru dia dibaiat. Sayyidina Imam Mahdi ya. Dia pergi di Madinah. Sekarang kita tengok dia sudah sampai di Madinah punya cerita. Oleh kerana keadaan di Madinah juga tidak selamat baginya, maka ia kembali ke Mekah. Dan dia kembali ke Mekah bukan pasal Madinah tak selamat. Dia pergi Madinah khas untuk jumpa Nabi SAW, ambil madat daripada Nabi SAW, minta. Padahal dia kalau dengan Nabi, dia anytime istikharah boleh dapat isyarat. Dia dengan Nabi anytime dia selawat saja boleh dapat khabaran daripada Rasulullah SAW. Tapi dia pergi physically menghadap sebagai orang biasa, sebagai umat yang biasa, sebagai insan biasa, tak gunakan karamah-karamah, tak gunakan special channel dia. Tak gunakan special, dia ada special channel dengan Rasulullah SAW ya. Dia kembali ke Mekah dengan untuk laksanakan tugas, bukan kembali ke Mekah kerana Madinah tidak selamatnya, itu kena taruh bracket ke, nak cancel janganlah. Tapi dia bukan kerana Madinah tidak selamat, tetapi dia kerana melaksanakan tugas. Dia pergi keadaan di Madinah, pergi sana untuk ambil mandat, kena taruh di situ.
dan dia kembali ke Mekah untuk laksanakan tugasannya. Terus dan dia nak emban akan ini tugasannya. Nak digalas akan ini tanggungjawabnya. Lalu sekali lagi ia akan ditangkap di dalam Masjidil Haram berhampiran dengan Hajarul Aswad. Lalu dikatakan kepadanya, ditangkap tu maknanya bukan ditangkap, capture ya, ditahan maknanya. Orang-orang wali-wali ni dia korang bikin orang dia suka paksa tau. Sebab kalau benda tu betul, bikin, kau tak bikin berdosa engkau. Dia suka begitu dia suka apa-apa suka, dan ni sebab wali-wali dia ikut sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kalau nak bikin tak ada atur, tak ada plan, tak ada apa, dia orang tahu Allah dah atur, dah plan, kau tinggal laksanakan saja. Lepas tu mereka kalau nak bikin apa there and then jadi mesti jadi punya. Dia orang punya bikin, dia orang kalau bikin tak ada itu. Maka dia capture Mahdi, mereka paksa dia lagi sekali ya, paksa dia. Paksa dia. Engkau akan dibunuh seandainya engkau enggan menerima pelantikan kami. Ada begini, ini punya orang yang nak jadi leader. Dipaksa jadi leader sampai nak dibunuh tak jadi. Bukan kau jadikan aku leader, kau aku bunuh. Terbalik pulaknya. Ya, tak tahulah ada ke tidak sekarang ni ya. Baik ya. Engkau akan menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat yang sedang berselisih ini. Bukankah engkau tahu bahawa tentera musuh sudah mulai berangkat ke arah kita ini? Ketika itu ya. Subhanallah ya. Tengok ya. Imam Mahdi di Mekah, kemudian pergi Madinah, Mekah dan Madinah. That's why ya. Kita jangan lupa ya. Jangan ingat zaman Mahdi hanya nanti Mahdi nak lepaskan Palestin, bebaskan Palestin. Mekah, Madinah dulu. Kau tengok apa dah jadi di tanah Arab sekarang. Mereka bikin disco, mereka bikin apa semua tu bukan punya Arab semua tu. Itu kena bersihkan tu semua. Kau tengok apa dalam Masjidil Haram sekarang jadi, Masjid Nabawi jadi. Mereka yang naik jadi imam sekarang dengan akidah-akidahnya semua tu, dengan caranya semua tu. Setahun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kau tak nak bebaskan Mekah, Madinah, bersihkan daripada pahaman ini? Maka Mekah, Madinah dia tackle dulu. Mekah, Madinah dia tackle dulu. Kemudian baru Palestin. Selalu kita diabui tentang isu-isu Palestin. Memanglah kita concern Palestin, memang kita tak terima orang kacau Palestin. Tetapi kita terlampau konsentrasi Palestin, kita kurang jaga Mekah. Jangan Mekah dengan Madinah dah selamat. Tidak kurang bahayanya Mekah dan Madinah. Tidak kurang celanya dah masuk Mekah dan Madinah. Tapi kerana Mekah dan Madinah tu masih dipelihara oleh Allah Ta'ala, maka tak nampak ya. Tapi kau tengok itu, boleh tak mereka mengatakan negeri kami suka hati kami, itu bukan negeri engkau. Setiap inci dalam atas muka bumi ini adalah negeri Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini pun kalau ada maksiat kita tak boleh terima. Ini kan pula di sana, di bumi Hijaz tu namanya ya, Mekah, Madinah semua, di Riyadh sekalipun tak boleh. Dan kalau bilang negeri kau pun ada juga, kami siapa, kamu siapa? Kami setakat jaga sawit dan kebun getah saja. Kau jaga Mekah dan Madinah, Kaabah dan Masjid Nabawi. Dan ini juga perilakumu tak layak. Kalau orang nak pergi naik kelab, boleh. Pak Imam pergi naik kelab boleh tak? Tak boleh. Mereka tu mengatakan penjaga Khadimul Haramain, penjaga Mekah dan Madinah. Tetapi engkau juga dalam Mekah, Madinah, satu department kau ada arak dan ada foyer-foyer semua itu. Tak boleh. Kita lain, kau lain. Kau dianugerahkan Allah Ta'ala dengan keistimewaan jaga kota suci. Jadi Mekah, Madinah dihandle dahulu Imam Sayyidina Imam Mahdi. Dihandle dulu Mekah, Madinah. Kemudian baru Palestin. Ya. Dan ini jangan kita ingat pergi Mekah, Madinah memang stesen, tetapi juga kerana untuk membersihkan Mekah dan Madinah dahulu sebelum Palestin, ya. Ketika itulah terpaksa ia menerima baiat dari 7 orang ulama tadi dan diikuti oleh kaum muslimin yang ada di Mekah, dan di mana baiat ini akan dilakukan di dalam Masjidil Haram, di antara kawasan Hajarul Aswad dengan makam Ibrahim. Ada mengatakan dia di situ ada mimbar, nanti dia akan naik mimbar. Ada pula mungkin dia naik Hijr Ismail, wallahu alam bisawab. Cumanya kalau sekarang ini boleh tak orang pergi Masjidil Haram suka-suka naik mimbar, naik Hijr Ismail cakap, boleh tak? Tak boleh kan? Tapi Mahdi boleh. Dan mereka tak boleh terbikin apa-apa pun. Sama ada kenapa mereka tak bikin apa-apa? Kenapa polis tak bikin apa-apa? Sama ada memang dah tak ada polis. Tengah kecoh-kecoh. Ataupun mereka jam semua. Mereka akan tengokkan saja, mereka tak boleh nak bikin apa-apa. Ataupun mereka dikeluhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya kenapa tak disebutkan caranya, sebab itu semua tak ada kisah. Small matter. Pokoknya dia boleh naik, dia boleh naik. Kau jangan banyak sangat fikir, habis macam mana? Agaknya tentera dia jaga ni polis-polis ke apa, itu bukan urusan kita. Urusan Allah, Mahdi naik, Mahdi naik. Caranya macam mana? Wallahualam, Allah Ta'ala tak kurang cara.
Mungkin dijamkan mereka, mungkin tak ada polis pada ketika itu. Setelah selesai dibaiat, maka Rasulullah mengatakan dia dibaiat oleh mereka yang baiat kepadanya dan mereka yang terpaksa baiat kepadanya. Bermakna di situ ada yang unwilling. Tapi got nothing to do, dia tengok orang ramai baiat, dia tak baiat, dia takut kena pukul kan. Wali-wali ni garang tau. Mahdi sendiri kau nak dibunuh, kau tak naik kami bunuh. Pasal nak tegakkan kebenaran. Mahdi pun dia tak kasih can. Dah naik, dah baiat semua. Ini kan pula, dia tengok alamak ini semua ni. Pak Habib ni semua kiai-kiai tengok seram, dia tengok dia tak berani tau. Wahabi kan penakut PL dia kan. Dia kan lebih kurang macam Yahudi. Nanti dia tengok semua tu, dia tengok alamak, baiatlah sudah. Tengok dia. Tak payah takut kena pukul dengan wali-wali semua begitu ya. Dan Allah Ta'ala letakkan gerun dalam hati dia. Setelah selesai dibaiat, Imam Mahdi akan memberikan ucapannya di atas mimbar. Dan seterusnya beliau mendapat kepercayaan dan kecintaan dari seluruh lapisan muslimin sehingga terbentuk satu tentera yang bersedia berkorban apa saja yang mereka miliki, zahir dan batin. Ya. Baik, sekarang kita mau tanya sekarang contoh ya. Nombor satu, ada kepakaran ke tidak orang-orang bersama dengan Mahdi? Nombor satu, kita tanya, siapa yang akan bakal dengan dia? Berbagai bidang. Bukan ustaz-ustaz saja, bahkan ustaz-ustaz dianya dah cukup dan wali-wali cukup sebagai ustaznya, pemimpin agamanya. Kalau pemimpinnya dah senonoh, dia pimpin yang lain semua dia jadi dalam keagamaan lah. Tapi kalau pemimpin agama yang tak senonoh, yang dipimpin pun tak senonoh juga. Akan jadi senonoh juga. Ya. Tentang ustaz-ustaz, dia tak really memerlukan. Sebab dianya sendiri dah chief ustaz. Dan pegawai wali-wali dia semua tu chief ustaz semua tu. Siapa lagi yang di bawah dia? Ada doktor, ada engineer, ada itu, ada ini semua. Kita nak tanya, di setiap negeri sekarang ini, di setiap negara sekarang ini, satu-satu orang memegang satu-satu jawatan. Adakah dia paling ahli dalam jawatan itu? Seperti umpamanya Menteri Kewangan di negeri Jepun. Adakah dia paling mahir dalam kewangan, ekonomi semua? Rasanya ada lagi mahir lagi tak? Kenapa tak tampil? Pasal mereka rasa ini tak worth untuk aku tampil dengan ini orang semua. Mereka tak hargai, maka mereka menggunakan kemahiran aku untuk benda-benda salah. Mereka diam, mereka buat bodoh. Untuk Mahdi, it's worth untuk tampilkan kemahiran aku. Segala yang pegang jawatan-jawatan yang tinggi, megang bahagian kesihatan, megang bahagian kewangan, megang bahagian apa semua tu, rasanya mereka semua paling handalan ke? Rasanya ada yang lebih hebat lagi tak? Ada. Kenapa tak tampil? Mereka rasa tak berbaloi untuk aku tampil untuk orang-orang khidmat bersama orang-orang begini. Ketika mereka rasa patut tampil, Allah Ta'ala simpankan mereka dulu. Itu mereka akan tampil. Jangan bimbang tentang keahlian-keahlian orang-orang yang ada tu, kemahiran-kemahiran yang ada pada orang-orang Mahdi, kau jangan bimbang. Dah Allah Ta'ala reservekan, dah simpelkan. Dan tentang volunteer, mereka dah tengok orang mati, tengok orang banyak kena tindas semua begitu, dah tengok orang menindas semua begitu. Sekarang mereka, dan mereka tahu kalau Mahdi dah keluar tu dah akhir zaman, mereka akan volunteer apa sahaja untuk Imam Mahdi. Kita saja dekat sini mengajar berapa banyak orang volunteer macam-macam nak khidmat sama kita ya. Ini kan pula zaman Imam Al-Mahdi. Zaman Imam Al-Mahdi. Orang akan berikan semua itu. Tapi kita tanya lagi, mahirkah, bolehkah memimpin orang-orang Mahdi nanti? Mampukah mereka memimpin? Sedang mereka belum ada pengalaman. Sebelum aku jawab, aku tanya, sekarang ini di setiap pelosok dunia, mahirkah mereka yang memimpin sekarang ini? Kalau mahir takkan jadi kocar-kacir beginilah. Tidak mahir, sebab itu kuman boleh sampai tersebar. Tidak mahir sampai macam-macam hal berlaku semua itu. Tidak mahir ya, tidak mahir. Kalau you have doubt dengan tentang pegawai-pegawai Mahdi, you have lagi bigger doubt dengan yang mentadbir setiap pelosok dunia sekarang ini. Ini dari yang Allah pilih punya. Kau jangan bimbang ya. Baik. Maka dia ada semua satu pasukan dan dia baiat seketika itu satu dunia pun disebutkan juga dengan segera satu dunia akan dapat tahu dan mereka akan baiat kepadanya. Satu dunia akan dapat tahu macam mana dulu lagi ulama bilang di tahun 70-an kita dengar Ustaz mengatakan sekarang dah ada live telecast lah. Muhammad Ali boxing di Amerika pagi, kita itu jam juga boleh tengok di Singapura. Live telecast. Ini Mahdi dah tak pakai live telecast lagi. Internet ada. Ketikanya kasarnya pada zaman itu internet masih ada. WhatsApp ada, semuanya semua ada, semua. Orang semua dah boleh temu dan semua akan Allah Ta'ala gerakkan. Paling tidak kalau tak ada internet macam mana? Allah Ta'ala tak kurang talian. Ingat ya, segala internet ini, segala sound wave ini, segala apa-apa yang ada ini semua
Semua itu adalah satu talian Allah Ta'ala bukakan satu aja untuk hamba-hambanya. Allah Ta'ala tak kurang talian lah, macam-macam talian daripada Allah Ta'ala lah. Daripada zaman Nabi, zaman dahulu semua ada telefon, ada internet, tak ada. Macam mana mereka boleh komunikasi? Dan mereka boleh berkomunikasi. Jangan zaman kita masih kecil-kecil saja dulu ada telefon ke? Tapi komunikasi juga tak? Komunikasi. Kuliah sampai juga sana sini apa semua. Setiap pelosok negeri ada kuliah, ada apa semua. Semua itu. Allah Ta'ala tak kurang jalan untuk sampaikan mesej pada hamba-hambanya. Begitu sekejap saja, dalam waktu sekejap saja satu dunia sudah tahu Mahdi dan semua mula baiat dengan dia di setiap negeri masing-masing. Kami baiat dengan Mahdi. Baiat kepada siapa? Wakil-wakilnya. Wakil-wakilnya siapa? Wallahu alam, akan terbit dalam masyarakat wakil-wakil Mahdi nanti, ya. Semua paling tidak minimumnya sekali semua bermimpi. Kami mimpi bahawasanya Mahdi dah datang, dah begitu gini. Nanti sembilan mimpi suruh pergi baiat dia pada wakil dia, Fulan bin Fulan ke siapa bagaimana, orang akan approach orang ni. Rupanya Fulan bin Fulan pula, bukan aku lah, korang mimpi aku ya. Aku pula mimpi siapa? Fulan pulanya. Rupanya dia orang bawah tangan saja. Jadi tangan atas tangan. Allah, begitu ya. Itu semua sistem Allah Ta'ala. Yang cakap ni kemungkinan menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tak kurang cara untuk nak inform, nak spread the news kepada hamba-hambanya tentang pentadbirannya ini. Tengok saja sekarang macam-macam khabar, macam-macam berita semua. Kadang tak ada orang kasih tahu kita. Umat boleh tahu pula bahaya-bahaya benda tertentu, perkara-perkara tertentu. Allah nak deliverkan message, tak kurang caranya. Manusia try to cover punya cover. Leak juga, ada juga yang tahu pulanya. Allah kalau berkehendak tak ada siapa boleh tahan. Sifat-sifat Imam Mahdi. Belajar betul-betul sifat-sifat Imam Mahdi. Jadi kau jangan ngaku-ngaku Mahdi. Setakat ini yang saya dah jumpa ngaku Mahdi ada dalam berapa 3-4 orang juga dah biasa tengok dalam surat khabar ngaku Mahdi. Tak adalah mukanya jauh, tak macam Mahdi. Mahdi mukanya Arab, kulitnya putih merah, matanya besar, dahinya luas. Macam muka Rasulullah lah sudah ya. Ke Mahdi dia yang tiga-tiga akan siapa tahu? Yang akan Rasulullah, Nabi Ibrahim akan Nabi. Nabi nampak dalam Mi'raj, Nabi tengok, ini siapa ni kok mirip aku? Itulah datukmu Sayyidina Ibrahim AS. Satu lagi yang sama cucunya lagi pulanya. Sayyidina Imam Mahdi, mukanya macam Rasulullah. Takat ni yang aku Mahdi aku tengok kadang-kadang kulitnya hitam, kadang-kadang janggutnya brewoknya sampai ke breast. Yang ada muka Jawa pun banding aku Mahdi tu. Agak dia tengok cermin nampak muka Arab agaknya. Tengok macam Mahdi lah, aku ni Arab dia gini agak macam Arab agak. Tengok setan tipukan dia ya. Tak sedar diri. Muka Jawa kok ngaku Mahdi, kita Jawa ya Jawa lah ya. Kok ngaku Mahdi semua. Sebab tu Rasulullah sebutkan perincian. Dan Rasulullah sebutkan namanya, cirinya, bangsanya. Macam mana ni? Kalau mereka dapat tahu kan mereka akan tangkap dia, akan bunuh dia kan. Nabi sendiri, bapa Nabi sendiri, Sayyidina Abdullah sendiri, dengan cahaya gemilang, mereka kesan ratusan tahun mereka sudah ada di Mekah Madinah nak detect the grandfather of Rasulullah. Jadi mereka boleh tahu ini akan jadi daripada zuriat siapa. Dia tak boleh detect. Tak boleh detect. Sampai Nabi lahir dia tak boleh detect mak bapaknya. Jadi bila detect pun dia tak boleh nak bikin apa-apa pun. Ini Rasulullah sebutkan tentang Mahdi. Begini ciri-cirinya. Macam mana Rasulullah sebut kalau boleh detect? Allah Ta'ala tu maha rahsia lah. Sama ada Rasulullah yang sebutkan ciri-cirinya ni, it's not direct. It's only the code. Rasulullah sebutkan it's direct but not now. Tak kau dengar cerita Nabi Isa punya pengikut pasal dia derhaka dengan Nabi Isa, Allah Ta'ala tukarkan muka dia jadi macam Nabi Isa yang orang pancuk, yang orang salib dia. Tadi orang sangka mereka sangka mereka salib Nabi Isa. Could be sekarang Allah Ta'ala kasih muka dia lain, kasih nama dia lain. Ketika itu barulah, tetapi nama kerohanian dia adalah Muhammad bin Abdullah. Dan pada ketika itulah Allah Ta'ala ubahkan sinar wajahnya daripada kalbunya memancar sampai mukanya pun jadi macam muka Nabi. Could be, semuanya itu could be. Could be. Tapi kenapa Rasulullah bilangkan ciri-cirinya kalau begitu? Biar untuk kita. Jadi kita tengok muka Jawa, kita tak baiat sama dia. Biar untuk kita, jangan kita nak cuba nak ngaku-ngaku jadi Mahdi. Tengok cermin dahulu. Ama untuk orang kafir, no problem at all. No problem at all. Nanti mereka dapat tahu, detect, dia ditangkap. Boleh ke? It's as easy that mereka check. Dia nampak aja mata dia tengah kabur. Dia tak nampak. Dia pula nampak muka Mahdi macam Jawa. Senanglah. Tuhan kau jangan ingatkan Tuhan tu kurang jalan untuk nak ini semua ni Allah punya aturan lah. Allah punya aturan. Jangan ingatkan Allah Ta'ala tu kurang dia punya caranya ya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok ciri-ciri Mahdi. It's more for us.
It's more for us. Jadi kita apa? Tengok muka yang bukan, it's not more for the musuh. For musuh, dia detect lah, dia takkan boleh jumpa. Dia takkan boleh jumpa. Allah cover dia tak boleh jumpa. Dia jumpa pun dia tak boleh bikin anything. Sebab Allah tulis dia akan dibaiat dan dia akan menang, dia akan itu. Can they do it? Can they do anything? They cannot do anything. Begitu ya. Sama ada they cannot detect or they can detect but they cannot do anything. Untouchable. Ya. Baik. Dan Nabi sebutkan ciri-cirinya untuk siapa? Untuk kita. Biar jangan ada di antara kita yang angan-angan kepingin jadi Mahdi konon. Jangan ya. Jadi dan jangan kita terbaik salah orang. Nabi dah sebutkan ciri-cirinya ya. Sifat-sifat Imam Al-Mahdi. Beliau adalah keturunan Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan namanya ialah Muhammad bin Abdullah. Sama nama dengan Nabi dan sama nama dengan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, Nabi sebut namanya macam namaku. Baik, di sini keturunan Fatimah sudah pasti. Sama ada daripada Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husin masih khilaf. Itu sendiri pun ulama tak dapat tahu. Allah Ta'ala dah rahsiakan. Kalau pada Sayyidina Husin sama ada pada Ba'alawi ataupun tidak pun ulama tak dapat pastikan. Kemudian namanya sendiri tu, namanya Muhammad bin Abdullah. Adakah memang nama tubuh badan dia Muhammad bin Abdullah? Ataupun nama sifat dia Muhammad bin Abdullah? Ataupun nama kerohanian dia tu, rohani dia tu Muhammad bin Abdullah? Macam kita bilang lah. Kan orang bilang, ini Piramli Batu Pahat. Piramli ke dia? Pasal muka dia macam Piramli. Suara pun macam Piramli. Kalau dia nyanyi goyang-goyang pun macam Piramli. Allah. Piramli ke dia? Kan? Begitu nak Imam Mahdi, namanya pun macam nama Nabi, bapaknya pun. Bermakna bapaknya pun dah sifatnya macam bapak Nabi. Nama dia pun macam nama Nabi. Nama ni pun could be sekarang nama dia lain. Tetapi yang layak menyandang nama itu hanya dia saja sebetulnya. Kerana dia paling bersifat dengan sifat itu. Jadi nama dia tu pun could be memang nama dia Muhammad bin Abdullah sekarang. Could be nama dia lain. Umpamanya Osman bin Hashim pun boleh. Nama dia pun boleh. Kemudian tetapi nama kerohanian dia tak lain kecuali Muhammad bin Abdullah. Ya. Jadi tentang nama ni pun kadang-kadang yang Rasulullah sebut kita it's not the exact thing, tetapi ialah kod dia. Kod dia. Kod dia. Ambilkan saya dalam barang-barang dalam mana ni semua barang-barang daripada peti merah dan peti biru. Dalamnya barang semua warnanya merah aja ke? Dalamnya macam-macam warna juga, tapi petinya saja merah. Sebutkan barang-barang peti merah. Kan barangnya akan dalam merah, petinya peti merah. Kadang-kadang petinya pun tak merah. Cuma dikasih label merah saja. Petinya pun semua sama. Ada taruh stiker warna merah. Ni peti merah, ni peti biru. Semua dalamnya dalam peti itu seluruhnya merah ke? Pun tidak. Ada stikernya saja merah. Stikernya saja. Kadang-kadang tak ada warna merah pun. Cuma ditulis M-E-R-A-H. Merah. Betul tak? Begitu. Tidak bermakna merah tu merah. Kena faham ya. Kena faham. Dia hebat, dia hebat. Dia hebat sekali dia punya concern tentang umat. Masya Allah. Ilmunya Masya Allah. Waraknya Masya Allah. Tegas sekali orangnya. Lunak. Sifatnya macamlah Rasulullah SAW. Tempat kelahirannya ialah di Madinah. Pun belum tepat lagi. Madinah macam-macam Madinah. Madinah tu bandar. Madinah Al-Munawwarah kah? Madinah Tarim kah? Madinah Palestin kah? Madinah Kuala Lumpur kah? Madinah tu bandar maknanya. Madinah tu bandar. Tempatnya Madinah. Madinah Al-Munawwarah kah? Belum pasti lagi. Adalah mungkin tempat kelahirannya. Mungkin tempat kelahiran. Kalau tempat kelahirannya tu sama ada kita boleh tempat kelahirannya. Sama ada kita boleh pandangkan tentang Madinahnya ataupun kita tahirkan kelahiran perkataan Madinahnya itu ataupun nya itu kelahirannya kurbi kelahiran atuk moyangnya. Asal orang Madinah Rasulullah Madinah. Sayyidina Hasan Husain lahir di mana? Madinah. Kan?
Nya tu kau boleh tengok. Macam kita bilang, kita orang Jawa padahal dari Singapura dah pindah Batu Pahat, mana-mana masih sebut Jawa juga. Betul tak? Anak Jawa, lahir Jawa ke? Tidak kan? Darah Jawa memanglah. Tapi ini anak Jawa padahal dah hari-hari dah makan apa cendol Batu Pahat semua masih sebut Jawa lagi. Ini nya tu sama ada nya pasal atuk moyang aku Jawa, aku masih sebut aku Jawa. Nya tu sama ada kita boleh sebutkan nya tu could be nya dianya ataupun nya adalah turunannya. Dan Madinahnya tu sama ada Madinah Al-Hadr, Madinah Al-Munawwarah, Yathrib, ataupun Madinah lain-lainnya dalam dunia. Could be Madinah Tarim, could be Madinah KL tidak. Could be Madinah lain tempat lah. Senang cakap. Could be. Sebab ini kan kod kan. Ini kan kod. Pokoknya dia tidak lahir dalam hutan. Senang cakap. Dia tidak lahir dalam hutan, dia tidak lahir dalam kampung, dalam kota. Tempat tu ada bertamadun. Ayahnya dari keturunan Hasan dan ibunya daripada keturunan Husin atau sebaliknya. Ataupun memang daripada kedua-duanya daripada Husin. Pun tidak mustahil. Pokoknya keturunan. Tempat kelahirannya di Madinah. Kita sudah sebut tadi. Umurnya ketika dibaiat adalah antara 30 ke 40 tahun lebih. Nabi dapat wahyu saja 40 tahun. Sebab dia sampai umur begitu ialah umur 40. Umurnya 40 lebih. Macam-macam riwayat lah. Ini macam-macam riwayat ya. Macam riwayat. 40 lebih umurnya. Ataupun not lesser than 40. Sekitar 40. Iaitu boleh jadi 50-an. Boleh jadi 50-an masih sekitar 40 tak? Boleh jadi 50-an. Sekitar 40 ya. Tapi dia bukan ke bawah 40 tidak. Bukan ke bawah 40 tidak ya. Umurnya tu sudah above 40. Could be early 50s. Could be late 50s pun. Ya. Dan umurnya pun kena hati-hati ya. Umur. Kan kita bilang orang-orang salih ni dia banyak umur tau. Umur kelahiran dia itulah dia lahir tahun bila. Umur dia dalam tuntut ilmu. Dalam dia nak belajar ilmu. Macam kanak-kanak umur 7 tahun. Gigih, sanggup macam budak-budak. Sebab itu orang Melayu pantun. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Budak. Kadang dalam tuntut ilmu aku masih kena budak. Ilmu dalam aku menuntut ilmu, budak. Tapi ilmu dalam berilmu, atuk. Umur tu sendiri very abstract umur ya. Umur dalam dia nak berjuang, macam budak umur 30 tahun. Umur dalam dia nak siap-siapkan mati, macam orang umur 90 tahun. Jadi umur tu sendiri, umur yang mana ini maksudnya? Umur mana? Umur mana ya. Jadi umur dia tu, sebutnya sekitar ini, umur dia tu pun, tengok umur mana. Aku tengok, tapi umurnya 60. Tapi semangatnya macam budak umur 40 lah. Could be tak? 40 pun kalah. Begitu ya. Akhlaknya banyak menyerupai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun bentuk badannya tidak banyak serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya dah tentu persis Nabi. Kau nak tengok Nabi, kau tengok dia. Cara pakaiannya, cara jalannya, cara senyumnya. Kalau kau baca kitab Syama'il, kau tengok muka dia, kau boleh nampak gayanya sama. Paling persis dialah. Paling persis sekali dialah. Tapi gaya badannya pun tidak. Gaya badannya tidak. Dan Nabi tinggi. Dia mungkin tidak setinggi Nabi. Nabi kulitnya cerah. Dia mungkin sekarang ni tidak secerah Nabi. Tubuh badannya. Dan tubuh badannya lebih macam apa tahu? Keturunan badannya akan orang keturunan Bani Israel. Tak macam orang-orang Arab kan slender. Orang-orang Bani Israel kalau kita tengok dekat tulasi semua orangnya lain tu macam tak begitu lawa lah badannya. Nak bilang tak proportionate pun tidak jugalah, tetapi tidak selari dengan badan-badan orang Arab. Macam kita tengok orang dia ni Melaka sudah, potongan badan pun Melaka. Kan nampak Melakanya? Begitu ya. Nampak kalau orang Melaka punya gaya muka Melaka, badannya pun badan Melaka semua. Kita tengok kan nampak begitu. Begitulah kita sebutnya orang macam gayanya badan Melaka. Kita kalau campur-campur satu kaum, kita nampak dia, kita boleh tengok gitu.
Muka dia tengok ni muka Jawa. Kan Allah punya kuasa ya. Muka kuasa, Allah punya kuasa. Lidahnya seakan-akan berat nak kata. Lidahnya berat nak cakap. Lidahnya tidak, cakapnya fasih. Tetapi suaranya not as clear as orang biasa. Contoh siapa, macam mana kita nak kasih tahu ya. Contoh tentang suara. Siapa nak kasih kata saya contoh? Bukan bermakna suaranya tak sedap, cakapnya tak sedap, tapi not as clear. Contoh antara Jamal Abdillah dengan SM Salim. Siapa yang kalau kita dengar macam lebih clear sekali sebutannya, suaranya, kita dengar kita cakap begitu. Siapa yang kalau kita nak dengar kita kena lebih konsentrasi sikit? SM Salim boleh clear kan? Begitu contohnya, tu contohnya. Bukan bermakna cakap tu tak fasih, bukan makna cakap ni tu pelat ke begitu. Tetapi cakapnya fasih, tetapi macam not as flow-nya tu fluent, tetapi tidak, suaranya tu tidak macam ada tersekat sedikit. Tidak senyaringnya cakapnya tu ya, suaranya. Baiklah. Macam berat sedikit. Dia akan segera menepuk pahanya yang kiri sehingga kata-katanya mudah keluar daripada mulutnya. Begitu ya. Kalau sikit kita kau tengok sekarang siapa tepuk kiri. Tengok. Jangan main agaknya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semua tu ciri-ciri yang di pick up orang. InsyaAllah akan kita sambung apa tentang ciri-ciri berikutnya pada pertemuan akan datang semuanya tu. Dan ini saja pun kadang-kadang orang tak nampak. Dah nyata-nyata pun kadang-kadang orang tak nampak. Bulan tu saja semua orang nampak bulan ke? Semua puasa kan? Semua nampak anak bulan tak? Tak nampak. Tapi ada tak? Ada. Jangan kata anak bulan. Bulan purnama pun orang yang ada tak nampak. Tak ada kisah. Sekali-sekali tengah bab pandu, bulan terang malam ni cantik. Satu aja. Yang tak nampak berapa banyak? Siapa nampak bulan tadi malam? Nampak ya? Semua nampak? Semua tengok bulan? Tengok pula. Begitu ya. Itu pun saja yang ada orang tak perasan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.